Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dalam kita memahami dan menghayati setiap kalimah, setiap ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memahami setiap ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berikan kepada kita nur. Allah Ta'ala berikan kepada kita ruh. Dengan nur dan cahaya Al-Quran ini, ianya akan memberi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-31. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-42 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya akan terselamat di antara mereka berdua. Sebutkanlah perihalku kepada tuanmu setelah orang itu dibebaskan dari penjara. Maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan hal Yusuf kepada tuannya. Dengan sebab itu, tinggallah Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-42 surah Yusuf dengan menyatakan bahawa setelah menjelaskan makna mimpi kedua-dua penghuni penjara tersebut, maka berkatalah Nabi Yusuf AS kepada orang yang ia percaya akan terselamat di antara mereka berdua. Sebutkanlah perihalku dan terangkanlah keadaanku kepada tuanmu, yakni raja yang akan engkau hidangkan minuman keras. Bahawasanya aku dizalimi dan sesungguhnya aku berkelakuan baik di penjara. Namun begitu setelah orang itu dibebaskan dari penjara, maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan hal Nabi Yusuf AS kepada tuannya. Oleh sebab itu tinggallah Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Kalimah zanna yang bermaksud dia percaya. Ada yang memahami bahawa pelaku perbuatan itu adalah Nabi Yusuf AS. Dan ada juga yang mengatakan bahawa pelaku tersebut adalah pelayan yang menghidangkan minuman kepada raja yang akan terselamat dan keluar daripada penjara. Takbir mimpi daripada Nabi Yusuf AS itu belum sampai pada tahap meyakinkan secara sempurna, tetapi baru sampai tahap sangkaan. Ulama yang memahaminya sebagai pengertian pertama menyatakan bahawa penggunaan kalimah zon oleh Nabi Yusuf AS maksudnya adalah tahu, yakin apa yang diketahui oleh seorang insan. Maka pengetahuan itu baru di tahap sangkaan dan tidak
terbanding dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi jika pengetahuannya itu adalah berdasarkan ijtihadnya. Kalimah dia pada firman Allah Ta'ala fa'ansahu yang bermaksud menjadikan dia lupa. Difahami oleh kebanyakan ulama bahawasanya perbuatan lupa ini pelakunya adalah orang yang Nabi Yusuf AS titipkan pesanan sebelum ia keluar dari penjara. Namun begitu ada juga pendapat yang memahami bahawasanya kalimah dia merujuk kepada Nabi Yusuf AS. Ketika mana pendapat kedua ini diterima, maka kalimah Rabbihi tidak merujuk kepada raja, tetapi ia diertikan dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ia dilupakan oleh syaitan seolah bermaksud Nabi Yusuf AS telah dilupakan oleh syaitan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, yakni selayaknya hanya kepada Allah yang Maha Berkuasa. Itulah yang harus ditaruh kepercayaan dan memohon pertolongan. Bagaimanapun, sebahagian ulama yang khususnya berkecimpung dalam bidang tasawuf mengatakan, ketika mana Nabi Yusuf AS menitipkan pesanan melalui orang yang terselamat dan akan keluar dari penjara itu, maka situasi ini terkandung pergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perihal kebebasannya dari penjara. Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Yusuf AS dengan cara menjadikan orang yang diamanahkan untuk menyampaikan pesanan lupa untuk melaksanakannya, sehingga menyebabkan Nabi Yusuf AS tinggal dalam penjara beberapa tahun lamanya. Atau kerana Nabi Yusuf AS lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mendidiknya sehingga baginda berada lama di dalam penjara. Kalimah bid' adalah angka yang menunjukkan bilangan antara 3 hingga 9. Oleh sebab itu, banyak ulama yang memahami bahawa Nabi Yusuf AS berada di penjara selama 7 tahun atau 5 tahun, bukannya selama 12 tahun. Bagi yang berpendapat bahawa Nabi Yusuf AS di penjara lebih daripada 9 tahun, mereka memahami kalimah bid'ah sebagai edaran masa. Mereka berpendapat bahawa ada 2 edaran masa yang dialami Nabi Yusuf AS semasa di dalam penjara. Yang pertama adalah 5 tahun dan yang kedua 7 tahun. Bukan ada riwayat yang mengatakan 9 tahun. Demikianlah antara lain dalam tafsir Al-Qurtubi. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-42 surah Yusuf ini, menerangkan bahawa dan berkatalah Nabi Yusuf AS kepada orang yang menurut takbir mimpinya, ia percaya akan terselamat di antara mereka berdua, yakni dia akan dipanggil kembali menjadi pelayan menghidang minuman raja. Kepada orang itulah Nabi Yusuf AS berpesan, sebutkanlah perihalku kepada tuanmu. Maksudnya setelah engkau kembali ke istana dan kembali menjalankan tugas, sudah semestinya engkau dapat berhadapan dengan tuanku raja, yang dalam bahasa mereka dipanggil Rabbun. Jika ada kesempatan, sebutkanlah kepada baginda bahawa dalam penjara ada seseorang yang telah lama dipenjarakan, namun perkara itu masih belum disiasat dan diputuskan. Nama orang tersebut adalah Yusuf AS. Tolong sampaikan hal tersebut kepada baginda raja. Begitulah pesanan Nabi Yusuf AS kepada lelaki tersebut dan dia bersetuju untuk menyampaikannya. Setelah orang itu dibebaskan dari penjara, maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan hal Yusuf kepada tuannya. Ketika lelaki itu keluar dari penjara, fikirannya masih mengingati akan kesengsaraan dan penderitaan yang dialaminya sekian lama. Namun begitu, setelah dia kembali ke dalam istana yang penuh dengan kemewahan, atau kerana timbulnya rasa takut untuk menyebut soal Nabi Yusuf AS di hadapan raja, kerana takut raja murka kepada dirinya, maka dia hanya berdiam diri daripada menyatakan perihal Nabi Yusuf AS. Dia sudah tidak ingat akan Nabi Yusuf AS, sedangkan dia sebelum ini mengakui bahawa baginda AS merupakan orang baik dan berbudi. Semuanya
sudah dilupakannya atau syaitan yang memperdayakan manusia. Akibatnya ialah tinggallah Nabi Yusuf AS dalam penjara beberapa tahun. Mungkin orang itu masih mengingati keadaan yang berlaku pada Yusuf AS, tetapi tidak berani membuka perkara tersebut di istana. Apatah lagi dia hanya bertugas sebagai seorang pelayan yang menghidangkan minuman raja dan bukanlah bertugas di jabatan tertinggi. Kalimah bid'ah di sini bermaksud beberapa tahun, iaitu 3 hingga 7 tahun. Ini bermakna agak lama juga Nabi Yusuf AS telah dilupakan ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-42 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-42 surah Yusuf menggambarkan kepada kita hikmah penghuni penjara yang selama itu lupa untuk menyebut tentang hal Nabi Yusuf AS kepada tuannya apabila sudah keluar adalah kerana Allah Subhanahu wa taala hendak memutuskan sebab-sebab kebergantungan Nabi Yusuf AS kepada manusia. Kebergantungan hidup hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak menguatkan akidah Nabi Yusuf AS agar jangan berharap selain daripadanya. Walau bagaimanapun ujian yang menimpa Nabi Yusuf AS bukanlah sebagai hukuman, akan tetapi adalah bertujuan untuk mengangkat darjat baginda serta supaya baginda menjadi ikutan yang baik bagi orang lain dalam berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita mesti meyakini bahawa penjara itu bukanlah sebagai balasan Allah Ta'ala ke atas diri baginda AS, tetapi ia adalah ujian Allah Ta'ala bagi mengangkat darjat dan menguatkan hati baginda. Hal ini kerana mencari jalan untuk melepaskan diri dan menjelaskan bukti kepada semua pihak bahawa diri tidak bersalah secara langsung, tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang pendengar yang dimuliakan, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau juga dikenali dengan istilah tawakal adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ibn Rajab berkata dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, tawakal adalah penyandaran hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam meraih maslahah dan menolak mudarat berhubung urusan dunia maupun akhirat, yang disusuli usaha bersungguh-sungguh. Sebenarnya tawakal mempunyai 2 syarat yang perlu dipenuhi, iaitu yakin dan berpegang kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, melakukan semua asbab atau berusaha bersungguh-sungguh. Jika tidak disertakan 2 syarat tersebut, maka tawakalnya tidak tepat. Tawakal umpama burung yang memiliki hati dengan penuh keyakinan. Ia yakin bahawa apabila keluar dari sarang, rezeki baginya tetap ada. Mari kita merenung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana. Jika sekiranya kamu bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, nescaya Allah memberi rezeki kepada kamu. Seperti rezeki seekor burung yang keluar di waktu pagi dengan perut kosong dan pulang di waktu petang terisi penuh kenyang. Dalam menjelaskan maksud hadis ini, Imam Al-Munawi berkata, hal ini menunjukkan bahawa tawakal tidak boleh dengan meninggalkan usaha. Tawakal hendaklah dengan melakukan pelbagai usaha yang akan membawa kepada hasil yang diingini. Hal ini kerana burung pun memperoleh rezeki dengan berusaha. Justru hal ini memberi petunjuk kepada kita untuk berusaha mencari rezeki. Tawakal mesti didahulukan dengan usaha dan ikhtiar. Bukan semata-mata menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa usaha dan ikhtiar. Justru dalam kehidupan yang mencabar pada hari ini, marilah kita tingkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping melakukan tugasan dengan bersungguh-sungguh. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-42 surah Yusuf ini ialah umat Islam diperintahkan agar bertawakal, iaitu
Menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan tanpa ragu-ragu setelah berusaha dan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.